على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Yang dihormati sahabat kita Ustaz Najib, Ustaz Ustaz lah. Dah naik pangkat dah ya. Amin, amin, amin. Tuan Najib kita, insyaAllah, dan juga semua yang hadir pada malam ni, Alhamdulillah kita dapat sama-sama semula walaupun di atas talian. Malam ni kita akan bersama dalam beberapa ibarat dan pengajaran daripada peristiwa pembukaan kota Mekah. Yang ni boleh tahan jugalah, dia punya banyaknya tu. Hampir 10 muka surat lebih juga lah. Kita akan bersama dengan bahagian ini mungkin beberapa bulan juga. Kerana bila kita menadah kitab Syekh Ramadan Buti ni, jadi ketiga, kitabnya kalau ceritanya tak berapa panjang. Ceritanya mungkin kalau paling panjang pun selai 2 helai muka surat atau 3 helai muka surat. Tapi yang paling panjangnya ialah pengajaran. Itu style dia, style Syekh Ramadan Buti buat kitab lah, sehingga yang kita dapat ikuti dia punya pendekatan dia ataupun metodologi dia. Yang penting bagi dia ialah pengajaran, bukan kisah tu. Itu yang kata metodologi yang hebat yang digunakan oleh Syekh Said Ramadan Al-Buti. Kita mulakan insya-Allah sekarang. Telah anda baca dan tahu peristiwa-peristiwa dalam kemenangan yang besar itu. Itulah kemenangan yang merupakan anugerah Allah kepada Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya. Maka mampulah anda melihat nilai dakwah yang berlaku sebelum itu bersama peristiwa-peristiwanya. Dan mampu jugalah anda melihat beberapa rahsia dan beberapa hikmah ilahiyah yang terbentang di hadapan anda. Kalau sekiranya kita ambil faham daripada perenggan yang pertama ini, kemenangan besar itu adalah kemenangan yang merupakan anugerah Allah. Jadi bila kita bincang tentang anugerah, dia ada dua sifat. Yang pertama merupakan anugerah atau nikmat. Yang kedua, kadang-kadang kemenangan itu menjadi ujian kepada kita. Saya akan ulang semula. Kadang-kadang dia jadi anugerah ataupun nikmat. Kadang-kadang kemenangan itu menjadi ujian kepada kita. Apabila kemenangan dianggap atau dalam skop anugerah, maka kita memiliki persiapan yang lengkap yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Maksudnya supaya kita mempersiapkan kekuatan kita yang kita mampu, bukannya berdasarkan kemampuan yang ada di pihak musuh. Sebab kalau kita nak imbangi apa yang dimiliki oleh musuh, rasa kita tak telarat nak imbangi kekuatan musuh. Tapi yang dimaksudkan di sini ialah sesiapa pejuang-pejuang Islam lah maksudnya, membuat persiapan sekadar yang termampu dan bersungguh-sungguh, tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Taala akan beri kemenangan. Ini anugerah. Kemenangan ini anugerah. Bila keadaan dikatakan sebagai ujian, umpamanya kita persiapannya, kita buat cincai-cincai saja persiapannya, tiba-tiba kita menang. Itu adalah kemenangan yang berbentuk ujian kepada kita. Allah nak tengok kita ni, bila kita menang, apa yang kita buat untuk mengisi kemenangan. Bila kita mengisi kemenangan dengan perkara yang sama musuh kita buat, maka itulah sebenarnya Allah nak try kita, nak cuba kita bila diberi kemenangan. Tetapi bila Allah Subhanahu Wa Taala berikan kemenangan kita itu dengan maksud anugerah ataupun nikmat,
Maka kemenangan itu adalah kemenangan yang akan disyukuri oleh pejuang-pejuang Islam. Kalaulah kita boleh kaitkan dengan Gaza sekarang, mungkin kita semua dah baca, dah tengok TikTok yang berkaitan dengan Gaza ini. Hamas berhadapan dengan tawaran untuk berdamai, yang mana Netanyahu ini telah mendesak Mesir dan juga Qatar rasanya supaya mencadangkan kepada Hamas untuk diadakan gencatan senjata. Jadi kalau kita lihat perkembangan ini menunjukkan bahawa Hamas akan menanglah. Menang tu pula rasanya menang besar kali ini. Menang tu adalah menang besar kali ini. Wallahu alam, apa yang kita telah lalui akan tajuk-tajuk kiamat. Sekiranya Hamas kali ini menang, maka dia akan dituruti dengan tanda-tanda yang lain. Kalau sebenarnya Hamas kalah, dia ada tanda-tanda yang lain pula. Tetapi nampak cara gayanya, nampak Hamas ni menang. Jadi kita nak anggap kalau seandainya Hamas tu menang, apakah dalam perbincangan kita ini anugerah ke ataupun ujian? Tengok pada keadaannya macam anugerah Allah yang diberikannya kepada kumpulan Hamas ataupun kepada Gaza untuk menang. Bila Allah berikan kemenangan dengan sifat anugerah, maka kemenangan itu akan lengkap dan bersifat lebih lama. Itu antara ciri-ciri dia lah. Itu sekadar pandangan yang berdasarkan pembacaan Hana serba sikit dan juga pengalaman dalam gerakan dakwah. Sekarang anda pun sudah tahu mengenai kisah pembukaan dan kemenangan di Mekah, maka sudah tentu anda dapat mengenali nilai hijrah yang berlaku sebelum itu. Anda dapat mengenali nilai pengorbanannya, meliputi pengorbanan kampung halaman, tanah tumpah darah, harta dan keluarga demi mempertahankan Islam. Tetapi semuanya yang dikorbankan itu tidak sia-sia selagi Islam masih kekal. Bukankah semuanya itu tidak dapat memberi faedah sedikit pun jika Islam tidak dimiliki berkekalan? Jadi sekarang pengarang kita Dr. Said Ramadan Al-Buti cuba menarik atau memanggil sedikit kenangan ataupun sejarah bagaimana pengorbanan para muhajirin, penduduk-penduduk Islam yang datang daripada kota Mekah, yang meninggalkan segala-galanya di kota Mekah untuk berhijrah ke Madinah, membawa Islam mereka ke Madinah. Semua perkakas, semua harta benda, semua pangkat, semua kekayaan, semua kemewahan telah ditinggalkan sebagai suatu pengorbanan untuk Islam dan juga untuk Allah serta Rasulnya. Kali ini pengarang kita telah menyebut inilah suatu balasan Allah kepada mereka-mereka yang sangat ikhlas dalam perjuangan, iaitu berhijrah daripada Mekah ke Madinah yang kita sebut tadi, meninggalkan segala-galanya. Ada yang isteri meninggalkan suami, ada yang suami meninggalkan isteri, ada mereka-mereka yang meninggalkan harta kesemuanya, pergi berhijrah sehelai sepinggang contohnya. Semuanya itu menjadi suatu perkara yang sangat bermakna kepada pejuang-pejuang Islam, khususnya yang datang daripada Mekah yang kita gelar dengan Muhajirin. Sekarang anda telah perhatikan beberapa peristiwa dalam kemenangan yang besar itu, maka dapatlah anda melihat dan memahami keseluruhan nilai jihad, syahid dan penderitaan yang telah pun selesai sebelum kemenangan itu. Tidak sedikit pun dari semuanya itu hilang begitu saja, hinggakan seolah-olah tidak tertanggung oleh para muslimin
yang kerdil lemah dulu itu, sama ada dalam peperangan atau pengembaraan mereka, tetapi semuanya berjalan terus mengikut ketentuannya yang telah ditetapkan. Dan semuanya itu telah pun disempurnakan dengan adil saksama dengan penaklukan dan kemenangan di Mekah. Itulah dia sunnah Allah terhadap hamba-hamba uh, hamba-hamba Makkah. Itulah dia sunnah Allah terhadap hamba-hambanya. Tidak ada pertolongan dari Allah tanpa Islam yang betul sempurna. Dan tidak ada Islam tanpa ubudiyah atau perhambaan, atau tanpa memperhambakan diri kepada Allah. Malah tidak ada ubudiyah tanpa pengorbanan dan tunduk merendah diri di hadapan Allah di samping berjihad di jalannya. Jadi seolah-olah perenggan ini nak beritahu kepada kita semua, jangan kita kecewa dengan perjuangan yang kita sedang ceburi, yang sedang kita hadapi, yang sedang kita kuatkan, yang sedang kita dukung. Perjuangan kita ni, walau kadang-kadang kita tengok kekalahan sentiasa datang pada kita, tetapi kita ni sekarang, dalam suasana yang ada sekarang, kita kena yakin perjuangan Islam. Sebagaimana yang diyakini oleh para sahabat Nabi yang sanggup meninggalkan kota suci Mekah kerana mereka tahu bahawa satu hari nanti Islam akan menang. Apa yang mereka, kalau kita katakan rugi sebab tinggalkan harta, nanti harta itu akan dapat balik. Nanti bukan sekadar harta, tanah yang ada di Mekah itu mereka pun dapat balik semua sekali. Dengan tertawannya kota suci Mekah menyebabkan semua yang dulu meninggalkannya di Mekah atau ditinggalkannya di Mekah nanti akan dapat balik semuanya. Allah ganti semua sekali. Begitulah proses yang perlu dilalui oleh para pejuang Islam. Jangan kita kecewa dengan kekalahan yang kita hadapi. Kerana Islam ini sebagaimana yang kita sentiasa juga kita ulang-ulang, ala innal islamu dairah, kata Nabi. Islam itu adalah seperti roda ataupun tayar kereta ke, tayar motor ke, seperti putaran, kata Nabi. Ala innal islamu dairah, kata Nabi. Faduru ma'al Islam, maka berputarlah kamu bersama roda Islam. Nabi kita beri pesanan supaya kita berputar bersama putaran Islam. Kalau Islam di atas ketika menang, maka kita juga di atas bersama Islam. Kalau kita di tepi, maka kita pun di tepi juga. Kalau kita di bawah, iaitu kalah, kita pun bersama Islam juga ketika kalahnya. Jangan kita ni bertukar alih, bertukar arah apabila kalah saja kita mula nak cari satu perjuangan yang lain, perjuangan yang berbeza, kerana kita tidak mampu menerima kekalahan. Kalah itu menjadi suatu tradisi kepada pejuang-pejuang Islam. Kerana yang pernah kita sebut satu ketika dulu, apabila sahabat Nabi yang diutuskan ke satu tanah jajahan Rom ataupun ke Rom sendiri, tak pasti ya. Sahabat ini ditanya oleh raja Kristian atau raja Rom ini, bagaimana sifat peperangan yang dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu para sahabat kata, kadang-kadang menang, kadang-kadang kalah. Maka Raja Rom kata, Hercules kata, raja dinama Hercules, kata dia, begitulah sifat atau tradisi perjuangan para anbiya. Sekejap dia menang, sekejap dia kalah. Tidak selama-lamanya dia kalah, tidak selama-lamanya dia menang. Begitulah sifat tradisi perjuangan Nabi-Nabi jika berlaku peperangan yang jelas diberitahu oleh Hercules ini sebagai Raja Rom ketika itu. Kita faham bahawa Islam ini adalah agama yang benar. Kekalahan Islam dalam peperangan tidak bermakna Islam itu tidak benar.
walaupun kalah dalam peperangan, ada ketika-ketika kalah dalam peperangan, Islam tetap benar. Begitulah antaranya. Sebab ada kadang-kadang kita dengar juga daripada mereka-mereka yang menentang perjuangan Islam, mereka kata, kalau kamu sesungguhnya berjuang Islam, kenapa kamu kalah? Ada orang yang bercakap begitu. Tapi kita ada jawapannya. Jawapannya, kalaulah kita ni kalah, sebelum kita Rasulullah pun pernah kalah. Jadi kalau berdasarkan apa yang kamu kata, bila orang kalah tu dikira salah, apakah Nabi yang kalah dalam perang Uhud tu dikira juga salah? Itulah di antara jawapannya. Jadi dalam perenggan yang ketiga ini, kita ambil pengajaran bahawa apa yang kita hadapi susah payah perjuangan nanti akan diubati, akan kita dapat balik semua tu bila kita menang. Bila kita menang, kita akan jadi kemenangan ini seolah-olah membayar balik semua penderitaan, kesusahan, perjuangan yang pernah kita lalui. Sekarang anda telah tahu mengenai berita kemenangan itu. Maka dapatlah anda mengenali nilai genjatan senjata Hudaibiyah yang begitu besar artinya. Sekarang pengarang kita Syekh Ramadan Al-Buti diungkit balik tentang apa dia ya, tentang perjanjian Hudaibiyah yang dulu menjadi hangat dibincang oleh para sahabat Nabi, sehingga kan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah bertanyakan Nabi soalan-soalan yang seolah-olah Sayyidina Umar tidak berapa selesa dengan perjanjian Hudaibiyah. Sekarang bila kota Mekah ditawan, itulah jawapan yang sangat hebat yang timbul daripada perjanjian Hudaibiyah yang pernah satu ketika dulu dipertikaikan oleh Sayyidina Umar dan juga para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Barulah jelas kelihatan sekarang bahawa di belakang apa yang zahirnya memeranjakkan Umar dan kebanyakan para sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat rahsia hikmah ilahiyah. Anda pun juga sudah dapat melihat bukti perjanjian genjatan senjata Hudaibiyah itu yang diberi nama Al-Fathu, yakni kemenangan, maka dijadikannya di hadapan itu kemenangan yang dekat. Maksud Al-Quran, apakah anda sudah mengetahuinya? Tahulah anda lebih banyak lagi hakikat-hakikat nubuwah yang memimpin hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekarang apa yang perlu kita bertindak, apa yang perlu kita buat. Contohnya pimpinan-pimpinan perjuangan Islam ini buat keputusan sekian-sekian katakan. Maka para ahli ataupun pendukung perjuangan Islam jangan kopoh buat kenyataan, jangan kopoh beritahu tak setuju, jangan kopoh mula menarik sokongan untuk menentang dan sebagainya lah. Oleh kerana perjuangan yang kita lalui ini perjuangan yang benar, maka pimpinan-pimpinan yang membawa perjuangan ini banyak kali dia fikir, bukan macam kita sekali atau dua kali fikir. Tapi mereka berfikir berkali-kali dengan dibantu oleh sekelompok kepimpinan yang mana mereka tahu bahawa bila mereka buat keputusan, baik buruknya akan diterima oleh seluruh pendukung perjuangan Islam. Itu antaranya. Contohnya lah akan datang ni. Sebab bila Ana tengok ada beberapa orang telah buat komen, sekiranya Hamas menerima ceasefire ini, menerima gencatan senjata ini, ada yang tulis, jangan terima gencatan senjata ini. Jangan terima gencatan senjata ini. Sebab ini suatu helah oleh orang Yahudi ataupun Zionis.
keadaan ini kalau berlaku suasana begini, Hamas agak nak buat keputusan apabila Mesir panggil berbincang, contohnya, dan minta dilakukan gencatan senjata, Hamas sekiranya teragak-agak. Sekiranya teragak-agak dengan perkara ini, maka kita ambillah contoh daripada perjanjian Hudaibiyah. Walaupun kita nampak perjanjian itu berat sebelah, tetapi akhirnya hikmah ataupun natijah daripada perjanjian itu memberi kredit yang sangat banyak kepada saf Islam. Begitu juga dengan keadaan Hamas sekarang ni, kerana Islam ini suka kepada as-silmi, suka kepada perdamaian. Walaupun kadang-kadang kita lihat perdamaian yang diajak kita kepadanya itu adalah tujuan helah peperangan. Walaupun begitu, umat Islam digalakkan untuk menerima gencatan senjata. Itu contohnya begitu. Umat Islam digalakkan untuk mengurangkan kematian. Walaupun ada keinginan-keinginan yang terlindung atau tersembunyi yang terdapat daripada cadangan Israel ini untuk melakukan gencatan senjata. Sebab kita masak dengan perangai Yahudi. Kalau kita gencatan senjata pun dia akan langgar. Kalau kita tak gencatan senjata pun dia akan langgar. Tapi bila berlaku gencatan senjata, sekurang-kurangnya yang baru ni 4 hari, dah tu tambah 1 hari, banyak perkara kita boleh buat. Antaranya, masuk sedikit bahan api seperti minyak dan sebagainya. Antaranya masuk sikit obat, sekurang-kurangnya dapat juga diatur perkara-perkara yang boleh masuk daripada pintu Rafah. Sekurang-kurangnya. Itu di antara perkara yang kita ambil kira. Sebagaimana yang kita boleh ambil contohnya daripada apa yang berlaku kepada pembukaan kota Mekah hasil daripada perjanjian Hudaibiyah. Anda tentu masih ingat di hari keluarnya Nabi SAW dari tanah airnya Makkah. Keluar dengan cara bersembunyi melalui lurah, gaung dan bukit untuk berhijrah ke Yathrib atau Madinah. Sebelum dan setelah berhijrahnya, baginda tidak putus-putus. Sebelum dan setelah berhijrahnya baginda, tidak putus-putus para sahabatnya pula yang berhijrah ke Yathrib. Mereka berhijrah meninggalkan harta benda, kaum keluarga dan tanah tumpah darah mereka, semata-mata demi untuk menyelamatkan Islam, agama yang mereka miliki. Sekarang pengarang kita masih lagi dia panggil recall balik. Dia mengenang sejarah hasil. Sebab kita ni bila kita berjaya, bila kita dah jadi berjaya dalam kehidupan, kita akan ingat masa-masa susah kita dulu. Masa-masa kita dulu makan nasi dengan kicap saja. Masa kita agak berduit sekarang, masa kita agak selesa kehidupan kita, masa itulah kita ingat kesusahan-kesusahan yang kita lalui. Bahkan bila kita ingat kesusahan itulah sebenarnya yang memberikan kejayaan kita pada hari ini. Jadi kesusahan yang berlaku pada perjanjian Hudaibiyah yang menyebabkan para sahabat gelisah sekali. Sangat gelisah dengan perjanjian Hudaibiyah, inilah jawapannya. Inilah perkara yang dihasilkan natijah daripada kesabaran para sahabat menerima keputusan Nabi memeterai perjanjian Hudaibiyah. Nabi SAW, sebagaimana kita semua tahu, walaupun Mekah telah ditawan, Nabi kita tidak pernah pun balik semula ke Mekah. Walaupun Mekah itu tanah air Rasulullah SAW, Nabi kita tidak pernah menyebut akan balik ke Mekah semula. Buktinya sekarang pusara Rasulullah, makam Rasulullah SAW berada di kota suci Madinah. Dan
Sekarang ni bila kita lihat dua tanah suci yang mulia iaitu Mekah dan Madinah, orang berduyun-duyun datang ke Mekah kerana Kaabah, manakala orang ramai yang datang ke Madinah kerana menziarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada sebab mengapa orang boleh datang berpusu-pusu ke Madinah, sebab menziarahi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kelebihan yang ada pada baginda sallallahu alaihi wasallam yang memberi suatu tanda kehebatan tanah suci Madinah Al-Munawwarah. Nah, sekarang mereka itulah yang kembali semula ke tanah tumpah darah mereka, kepada keluarga dan harta benda mereka. Kiranya sebelum itu mereka dari golongan yang sedikit, nah sekarang mereka adalah dari golongan terbanyak. Dahulu mereka lemah, tetapi sekarang gagah. Bukankah sekarang mereka telah berhadapan kembali dengan orang-orang yang mengusir mereka dengan bengis dan sombong, tetapi tunduk merendah terhina sesudah itu. Tengoklah sekarang ni. Tengok orang-orang yang sombong dulu. Tengok mereka-mereka yang bercakap dengan sombong, lantang, tinggi suaranya, menentang Islam, menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hina Nabi, keji Nabi, caci Nabi, hina umat Islam, keji umat Islam. Kita boleh recall semulalah apa yang berlaku kepada umat Islam 13 tahun umat Islam kita di Makkah Al-Mukarramah. Bilal bin Rabah contohnya. Apa mereka tak buat pada Bilal? Tindih batu besar tengah panas. Apa mereka tak buat kepada keluarga Yasir sehingga Yasir terbunuh. Sumayyah pun di antara rekodnya pejuang Islam yang pertama di kalangan muslimah yang mati syahid. Sumayyah lah orangnya. Itu semua dilakukan oleh orang-orang yang sekarang ni dalam perang pembukaan Mekah ni, sekarang ni mereka kalah. Bagulah kita kata kamu nak letak muka kat mana. Kalau kita ambil apa yang berlaku di Gaza sekarang, punya sombong Netanyahu bercakap, punya sombong Amerika bercakap, sekarang apa yang berlaku pada kamu? Mana dia kemenangan yang kamu kata kami akan menang? Mana senjata-senjata kamu yang kamu hantar kepada Israel untuk menjamin Israel itu menang? Mana dia? Malulah kamu dengan hanya sekadar bajet $100 untuk satu peluru telah memusnahkan keinginan kamu, cita-cita kamu untuk mengalahkan Hamas. Kamu patut rasa malu. Itu yang diungkitkan oleh Syekh Ramadan Al-Buti. Berikutan peristiwa itu, penduduk-penduduk Mekah pun berbondong-bondong memeluk Islam. Bukankah Bilal Al-Habsyi yang berkulit hitam dahulunya diseksa memanjang, dipanas terik oleh musyrikin? Nah sekarang, Bilal itulah dengan bangganya naik ke atas bumbung Kaabah, melaung dengan kuat suaranya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Orang itulah juga dahulunya bersuara lemah untuk bertenaga, tidak bertenaga kerana tenat diseksa menyuarakan Ahadun Ahad. Nah hari ini berkumandang suaranya yang nyaring serta melaung, tidak ada Tuhan melainkan Allah, Muhammad utusan Allah. Siapa yang mendengar tunduk diam bertafakur. Sekarang ni dah tak ada orang kufar Quraisy dah tak boleh buat apa dah. Mereka dah kalah, dah habis dah. Selama ini kesombongan mereka yang mereka tunjukkan kepada tentera-tentera Islam. Sekarang kesombongan itu sifat riak dan bongkak itu dah jatuh habis dah. Dah terpadam habis dah. Kerana kemenangan Islam di dalam pembukaan kota suci Mekah. Sudah pasti itu adalah satu hakikat yang unik. Tidak ada yang kedua. Itulah Islam. Alangkah bodoh dan dungunya manusia yang berjuang, berkorban untuk bukan Islam. Bukankah perjuangan tidak kerana Islam itu hanya suatu waham, keraguan yang tidak ada hakikat atau realiti. Malah tidak ada sebarang matlamat yang tepat. Itulah orang yang berjuang menentang Islam.
Ada yang juga berpaling tadah menentang Islam. Ada yang tidak sanggup bersama dengan perjuangan Islam, menentang perjuangan Islam. Apabila Islam menang kali ini, maka mereka mula menyembunyikan diri mereka kerana penyesalan yang amat sangat, kerana memilih suatu memilih uh, memi- mem- memilih perjuangan yang salah, memilih perjuangan yang kalah. Itulah yang dirasai oleh mereka-mereka yang memilih perjuangan yang lain daripada perjuangan yang dilalui oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya peristiwa kemenangan yang agung itu mengandungi banyak dalil serta hukum yang harus anda perhatikan. Berpeganglah anda dengannya. Kami sebutkan sekadar yang boleh mengenainya seperti berikut. Pertama, apa yang berkaitan dengan perjanjian damai sementara Hudaibiyah dan yang membatalkan perjanjian itu. Itu antara dia akan, pengarang kita ni dia akan ambil satu persatu lah untuk kita bincang supaya kita semua boleh memahami susu galur, memahami akan ibrah ataupun pengajaran daripada perjanjian Hudaibiyah dan juga penawanan kota suci Mekah. Apa yang berkaitan dengan perjanjian damai sementara Hudaibiyah dan yang membatalkan perjanjian itu? Yang pertama, kisah ini menjelaskan bahawa yang menyebabkan Makkah ditawan berpunca dari perjanjian gencatan senjata sementara antara pihak musyrikin Quraisy dengan pihak muslimin. Dalam perjanjian itu diisyaratkan jika pihak Quraisy memerangi orang-orang yang dalam lingkungan muslimin, berarti mereka telah memerangi muslimin. Dan dengan sendirinya perjanjian itu dibatalkan. Ini telah menjadikan dalil hukum yang disepakati oleh seluruh ulama muslimin. Jadi sekarang janjian yang mereka buat ni, terutama orang musyrikin, mereka cuba cari beberapa cebisan perjanjian yang semuanya memihak kepada mereka. Mereka cuba cari yang itu. Mereka cuba gubal perjanjian yang boleh menguntungkan mereka. Sebenarnya, walaupun mereka cuba sedaya upaya untuk memberikan perjanjian ini cenderung kepada mereka, sebenarnya itulah yang memerangkap mereka. Ana lebih merujuk juga, contohnya lah, Ana merujuk kepada apa yang berlaku sekarang yang kita sangat bimbang. Memang sangat bimbang. Ana pun rasa sangat bimbang. Apa yang akan berlaku yang kita namakan persepadanan semula. Kawasan-kawasan pilihan raya. Yang bakal berlaku, mungkin tidak. Kalaulah kerajaan yang ada sekarang ni masih rasa dia kukuh, maka mungkin mereka boleh buat persepadanan semula. Tapi sekarang persepadanan semula dah hampir senyap seketika kerana kerajaan PH sekarang ni tak berapa kukuh dari segi 2/3-nya. Bahkan apa yang berlaku sekarang ni, Anwar bimbang takut kehilangan kerajaan. Itu yang dibimbang. Bukan sekadar persepadanan semula tak boleh buat. Kemungkinan jatuh kerajaan tu mungkin. Jadi sekiranya berlaku juga persepadanan semula, apakah persepadanan semula itu nanti akan memberi kebaikan pada mereka ataupun kepada kita? Itu semua Allah mengetahuinya. Apa yang kita ambil pengajaran daripada Hudaibiyah, awal-awal lagi Quraisy telah menggubal perjanjian supaya perjanjian itu cenderung kepada mereka, memihak kepada mereka. Tapi sebenarnya perjanjian itulah yang telah menjadi perangkap kepada mereka. Sebagaimana yang ada di dalam ni, iaitu musyrikin Quraisy dengan pihak muslimin, dalam perjanjian itu disyaratkan jika pihak Quraisy memerangi orang-orang yang dalam lindungan muslimin, berarti mereka telah memerangi muslimin. Itu susah tu sebenarnya.
Kerana orang Quraisy ini dia memang bangsa yang tidak mematuhi perjanjian. Sebagaimana orang Yahudi juga, mereka memang bangsa tidak mematuhi perjanjian. Kalau kita nak compare dua di antara Yahudi dengan bangsa Arab lebih banyak, lebih kuat mematuhi perjanjian berbanding dengan bangsa Yahudi. Yahudi ini lebih teruk mematuhi perjanjian. Dia tidak pernah patuh perjanjian sebagaimana yang berlaku. Kalau perjanjian itu memihak kepada mereka, cenderung kepada mereka, mereka nak. Tapi kalau perjanjian itu tidak memihak pada mereka, mereka buat perjanjian, tapi dah ada dalam kepala otak mereka ni nak langgar perjanjian. Memang itu perangainya. Orang yang patuh dengan perjanjian ini orang Islam je. Orang Islam ni walaupun berjanji buat MOU dengan orang kafir, kita akan tetap patuh. Macam mana cerita pun. Sebagaimana kita buat perjanjian dengan Yahudi juga satu ketika dulu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat perjanjian dengan Bani Quraizah, dengan Bani Nadir dan orang-orang Yahudi yang berada di kota suci Madinah. Siapa yang langgar perjanjian? Yang langgar perjanjian dimulai oleh orang Yahudi terlebih dahulu. Kalau ada wawancara yang pernah anda dengar, wawancara yang berlaku sekarang ini, ada orang Yahudi yang masuk dalam wawancara ini mengatakan bahawa orang-orang Yahudi telah dibunuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita kena tanya dia, kenapa Rasulullah bunuh? Maka kita akan beritahu, kamu sanggup mengkhianati perjanjian dengan negara Islam dan membawa musuh masuk ke negara Islam. Itu memberikan keadaan tidak selamat kepada seluruh penduduk Madinah, termasuk Islam dan juga termasuk Yahudi itu sendiri. Jadi yang kedua dari kisah ini juga kita dapati bahawa cara serangan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke atas Mekah itu menjadi dalil harusnya kepada imam atau ketua muslimin menyerang musuh dengan mengejut, dengan syarat musuh telah melakukan pengkhianatan dan memungkiri janji. Tidak wajib tidak wajib diberitahu lebih dahulu kepada mereka. Anda juga telah dapati bahawa di waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyerang baginda berdoa, ya Allah, tariklah penglihatan orang-orang Quraisy hingga mereka tidak dapat melihat daku, melainkan dengan mengejut berada di hadapan mereka. Ini dari segi hukum yang kita buat peperangan kita ni, biasanya kalau kita menghadiri peperangan dengan musuh kita, kita akan beri 3 hari berfikir. 3 hari berfikir. Itulah yang berlaku dalam perjuangan Islam yang dilalui oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Seperti peperangan dengan Parsi misalnya. Umat Islam beri dia 3 hari dan diberikan tawaran 3 tawaran. Yang pertama, masuk Islam. Yang kedua, bayar jizyah. Yang ketiga, perang. Hari pertama, Islam akan hantar wakil, beritahu kepada musuh bahawa kami beri kamu 3 tawaran. Yang pertama tadilah, masuk Islam atau berdamai, bayar jizyah, bayar ufti, ataupun kamu tak terima 2 cadangan itu, kita perang saja. Hari kedua datang lagi sekali, ulangi balik tawaran 3 tadi. Dan hari ketiga, ulangi sekali lagi. Dan ulang lagi akan tawaran 3 tadi. Dan hari keempat, berlakulah peperangan. Hari ketiga yang pernah berlaku dalam sejarah Islam
yang pernah kita bincang dulu, apabila datang saja panglima perang yang terakhir pada hari ketiga. Panglima perang ini datang jumpa Rostam, panglima perang Parsi. Dia datang dengan mata lembingnya ke bawah, bukan ke atas. Yang hari pertama, hari kedua, mata lembingnya ke atas. Hari ketiga, dah nak perang, esok dah nak perang, maka mata lembingnya ke bawah. Ini menandakan bahawa esok jawapan dia perang. Apa yang berlaku daripada tawaran ini sebenarnya memberi peluang kepada bukan sekadar Parsi itu, contohnya Parsi itu sendiri, tetapi tawaran ini juga akan didengar oleh tentera-tenteranya. Maka tentera-tenteranya akan jadi lemah semangat. Kerana sebahagian daripada tentera ini akan rasa bahawa berdamai itu lebih baik daripada berperang. Kerana mereka tidak mahu berperang disebabkan oleh akan berlaku kematian, kecacatan, akan berlaku isteri jadi janda, akan berlaku kanak-kanak jadi yatim dan sebagainya. Jadi manusia ni, kafir ke Islam ke dia lebih mirip kepada perdamaian. Dia lebih mirip daripada tidak berperang daripada berperang. Jadi itu bila keadaan itu kacau bilau disebabkan oleh tawaran yang tiga ini, maka pada hari keempat bila Islam menyerang, maka musuh Islam tidak sempurna dari segi kesepaduan tentera mereka. Kerana mereka telah bercelaru dari segi otak mereka, minda mereka dan jiwa mereka. Itulah yang menjadi kebaikan kepada corak dan cara strategi perang Islam dengan memberi 3 hari. Tapi dalam isu yang begini, isu langgar perjanjian. Bila cerita tentang isu langgar perjanjian, maka Islam telah memberi satu cara yang berbeza dengan menyerang secara serangan hendak. Dan hukumnya dibenarkan oleh syarak sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau bagaimanapun sebenarnya kalau kita nak kata bahawa ianya merupakan suatu serang hendak, mungkin ada perbincangan juga di situ. Kenapa? Kerana masa selesai berlakunya pencerobohan perjanjian oleh Quraisy, datanglah Abu Sufyan. Yang pernah kita sentuh di sini. Datanglah Abu Sufyan menemui tujuannya, datang daripada kota Mekah, tujuannya menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anda ingatkan balik semua cerita ni. Sampai di Madinah, Saidina Abu Sufyan ini telah bertemu dengan Saidina Ali radhiyallahu anhu. Ceritanya Saidina Ali kata, apa yang berlaku ini aku tak masuk campur, kata Saidina Ali. Dan aku berlepas tangan kerana Abu Sufyan cuba mendapatkan khidmat Saidina Ali bagi berbincang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya dapat ditangguhkan serangan ke kota Mekah. Itu tujuan Abu Sufyan datang sebenarnya. Kerana dia tak boleh buat apa-apa dah kerana Quraisy sendiri yang langgar perjanjian. Yang mereka sendiri buat, iaitu perjanjian Hudaibiyah. Abu Sufyan datang itu untuk sekurang-kurangnya memujuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya tidak menyerang Madinah, supaya tidak menyerang kota suci Mekah. Tetapi apa yang berlaku? Apabila Nabi menerima kedatangan daif dia ataupun tetamunya, bapa mertua Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, Nabi kita telah hamparkan, kalau masih sahabat-sahabat masih ingat, anda cerita tentang bagaimana Nabi kita menyambut tetamunya. Walaupun musuh ini yang langgar perjanjian, Nabi kita hampar ridak baginda sallallahu alaihi wasallam supaya dapat diduduk atasnya oleh Abu Sufyan. Tapi kita tahu
Bila Abu Sufyan nak duduk, anaknya yang isteri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menarik ridak Nabi itu dan mengatakan bahawa kamu ni najis, tak boleh duduk di atas ridak yang bersih milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi tak macam tu. Nabi hampar ridaknya supaya Abu Sufyan duduk kerana Abu Sufyan dikira sebagai tetamu negara ketika itu. Dan Abu Sufyan, setakat yang anda tahu, Abu Sufyan ini telah menjadi tetamu Nabi dan berada di dalam masjid, Masjid Nabawi ketika itu. Itulah bincang. Masa perbincangan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi langsung tidak menyebut tentang genjatan senjata semula atau sambung genjatan senjata. Langsung Nabi tak sebut. Sehingga kan Abu Sufyan pun sendiri nak sebut pun dia malu. Ini menunjukkan ketegasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu dah langgar perjanjian, tidak ada perbincangan, tidak ada sebarang perjanjian semula, tidak ada sebarang syarat-syarat yang perlu kami ikuti, tak ada dah. Jawapan dia perang saja. Kita pun macam tu juga, kalau berlaku nanti apa-apa yang menyebabkan berlaku perjanjian, dan sekiranya Yahudi itu lepas berlaku perjanjian sebulan atau 2 bulan contohnya, dia langgar perjanjian, maka tidak ada maaf bagimu. Serangan yang kita lakukan tidak ada sebarang notis. Terus saja kita serang. Kita kira bahawa kita ambil sikit tentang yang di Gaza ni, pemimpin utama Hamas telah mengatakan hari ini bahawa mereka boleh berperang sehingga 1 tahun lagi. Tengok bagaimana mereka bina serangan secara psikologi. Perang saraf yang hebat. Sebab kita sendiri pun merasa serba salah. Apakah Hamas masih memiliki kekuatan untuk berperang dengan Yahudi sehingga akan datang ni? Sehingga sekarang akan datang sebulan lagi ke, setahun lagi ke? Kita sendiri mempunyai suatu persoalan di situ. Dan kita rasa bimbang. Kalau sahabat-sahabat kita se-Islam kita di Gaza ini telah mula kehabisan peluru, kehabisan peluru berpandu, kehabisan, bimbang yang macam tu. Tapi hari ini keluar satu mesej secara TikTok ke apa ke daripada ketua utama Sinwar tu, daripada Hamas, mengatakan bahawa kami boleh berperang walaupun 1 tahun lagi perang berlanjutan. Bila dengar macam tu, kita baca yang macam tu, kita jadi lega. Kenapa? Walaupun mungkin ia suatu serangan saraf, tapi kita berasa yakin bahawa pejuang-pejuang Islam masih banyak lagi kekuatan mereka. Agaknya kita boleh lihat apa yang berlaku seperti orang berlari 400 meter berganti-ganti. Ibarat macam tu. Orang ni lari 100 meter, dia passing dia punya baton tu kepada orang kedua. Selepas itu orang kedua, orang yang berlari tadi, dia relax lah. Dia boleh kumpul tenaga. Sekarang orang kedua pula berlari. Menuju kepada orang ketiga, dia berlari 100 meter, dia tuju orang ketiga, serah pindahkan baton itu kepada orang ketiga, orang kedua mula dapat berehat. Dan orang pertama tadi pun dapat berehat. Orang pertama tadi dah boleh berlomba balik dah. Begitulah keadaan yang berlaku kepada tentera-tentera Hamas. Mula-mula dikeluarkan 5,000, selepas tu 5,000 ini balik untuk berehat. Dikeluarkan 5,000 yang kedua, selepas itu 5,000 kedua ini balik untuk berehat. Dikeluarkan lagi 5,000 yang ketiga. Sekarang ini ada kemungkinan setelah hampir 80 hari peperangan, 5,000 yang ketiga telah keluar. Dalam keadaan 5,000 pertama sedang berehat, 5,000 yang kedua sedang berehat, maka 5,000 yang pertama sedang berperang. Nak keluar 5,000 yang keempat itu, yang pertama dah sihat, dah boleh perang semula. 5,000 yang kedua tu dah boleh perang semula. Begitulah taktik yang diajar oleh Al-Quranul Karim. Sebab apa? Al-Quranul Karim mengajar kita diturunkan malaikat 1,000, dan tu 1,000 lagi,
100,000 lagi, dah tu sampai 5,000 berturut-turut. Itu taktik atau strategi peperangan yang diajar oleh Al-Quranul Karim. Begitulah keadaannya. Jadi sekarang bila bila balik semula kepada apa yang kita sebut tadi, apabila Mekah yang melanggar perjanjian, maka kebenaran di pihak kita dan kita rasa sangat kuat. Dalam bab ini kita rasa sangat kuat untuk apa? Untuk memerangi mereka. Adapun bila tidak mereka lakukan pengkhianatan, cuma dicurigai mereka melakukan pengkhianatan saja melalui beberapa alamat dan tanda-tanda yang kuat, maka harus kepada imam atau ketua. Imam itu ya, bukan iman tu. Imam. Kita betulkan ejaan ini. Imam atau ketua membatalkan sebarang perjanjian dan tidak boleh menyerang atau menyerang dengan mengejut ke atas mereka. Walau mestilah diberitahu kepada mereka terlebih dahulu berdasarkan dalil firman Allah Subhanahu wa taala. Wa imma takhafanna min qaumin khiyanah fambidh ilaihim ala sawa. Innallaha la yuhibbul khainin. Kita tengok macam mana Islam mengatur masyarakat Islam, agama Islam, bagaimana mengatur masyarakat Islam ketika peperangan. Keadaan kedua, perjanjian masih berlangsung, tiba-tiba ada dengar-dengar cuping telinga. Dengar-dengar musuh ni dah langgar perjanjian. Bukti tak ada. Bukti tak ada. Tapi dengar-dengar telinganya bahawa mereka langgar perjanjian. Maka keadaan ini menyukarkan kita. Maka kita boleh minta perjanjian dibatalkan. Janji kita takkan langgar perjanjian. Sebagaimana dalam ayat. Dan andainya engkau merasa takut terhadap pengkhianatan satu-satu kaum, maka hendaklah engkau batalkan janji dengan memberitahu kepada mereka lebih dahulu. Sungguh Allah tidak suka kepada orang-orang yang melakukan pengkhianatan. Kalau kamu serba salah, berasa macam mereka langgar perjanjian, tapi buktinya tak ada. Kita dalam keadaan tertanya-tanya, nak jaga keselamatan orang-orang kita, negeri kita dan negara kita. Nanti kan kita nak serang, tak boleh. Sebab mereka tak ada bukti mereka langgar perjanjian. Senang-senang Allah kata daripada kamu khianat, Allah larang. Jangan khianat perjanjian. Kamu batalkan saja perjanjian itu. Itu cara yang Allah tunjuk secara direct dalam ayat ke-8 surah Al-Anfal. Minta batal je perjanjian. Selepas itu nak perang-peranglah selepas itu. Sebab perjanjian telah dibatalkan. Yang ini hendaklah lebih dulu diberitahu kepada mereka bahawa perjanjian damai dibatalkan dan perang boleh berlaku. Itu di antara corak dan cara Islam mengajak umatnya. Islam mengajak umatnya. Sekarang ni pun kita dah nampak, kita dah lihat dengan jelas. Satu dunia tahu eloknya akhlak mujahidin ataupun Hamas dan seumpamanya. Eloknya akhlak orang Islam. Bila mesej itu sampai melalui tawanan-tawanan Israel atau tawanan-tawanan Yahudi kepada dunia. Kepada dunia. Hari ini keluar lagi satu. Kenapa tak apa nak faham. Perempuan Yahudi ni yang ditawan oleh tentera Islam ni melayan mereka macam anak beranak mereka. Bermain satu permainan. Kata orang tahanan ini kata, kami bermain dengan tentera ini satu permainan. Yang mana permainan itu kena sentuh, kena pegang. Tapi tentera ini tak pegang tangan. Dia main dengan permainan yang patut pegang, tapi dia tak pegang tangan. Jadi orang Yahudi ini tanya kenapa tak pegang. Dia kata tak boleh. Orang perempuan ni dia anggap sebagai ratu. Mulia di sisi Islam. Kita tak boleh pegang tangan dia. Itu hukum agama kita. Mereka masukkan dalam TikTok. Mereka masukkan dalam YouTube. Mereka sebarkan eloknya akhlak umat Islam. Tengok apa yang Allah Subhanahu Wa Taala ajar pada kita. Inilah dia apa yang Nabi kita ajar. Allah mengarahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajar umat Islam dengan mematuhi perjanjian. Kalau kamu tak mampu nak jaga perjanjian, kamu batalkan perjanjian. Itu cara Islam bermuamalah
walaupun kita tahu musuh kita ini dia takkan patuh dengan perjanjian. Walaupun kita tahu musuh ini akan khianat, tapi kita tetap akan patuh kepada perjanjian. Itu memberikan kita suatu keputusan yang sangat bagus, sangat baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Anda kira setakat tu hari ini 10.32. Boleh ya Najib? Sampai nombor 2 insya-Allah. Boleh Najib? InsyaAllah Ustaz, boleh. Okey, habis akan datang ni kita sambung yang ketiga pula insya-Allah. InsyaAllah boleh. Okay. Kalau ada tambahan ke, soalan ke, kalau ada lah. Ada sahabat soalan? Ada tak sahabat-sahabat ni, ada tak ni? Ke khusyuk sangat doang? Khusyuk sangat lah. Oh tu ada Syekh Jan. Jan ada? Ada tu? Ada Ustaz, insyaAllah. Ya. Tak ada soalan ke? Tak ada soalan Ustaz. Tengok Ustaz pun dah faham. Ya. Baguslah. Kalau boleh anak murid semua faham ni, senanglah cikgu kena berhenti kerja dah. Macam mana Jan?